Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mubarak, salam mahabbah kepada semua. Sudi bersama dengan kami dalam bicara Medan Muzakarah Ehwal Semasa di TV Hijrah. Segalanya bermula di sini. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik. Sempena dalam Rabiul Awal ini, maka kita akan menyambut satu hari yang sangat bersejarah. Tetapi sebelum saya mengutarakan isunya, apa kata kita memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudi bersama kita, cendekia dalam negara kita yang sudi bersama kita. Baik, di sebelah saya ini, sebelah kanan saya, kita mulai dengan kanan dahulu ya. Kalau dapat diperkenalkan, orangnya katanya orang Pahang, orang Temerloh. Profesor Madya Dr. Fariza Mat Syam, Ketua Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau juga merupakan antara kepakarannya ialah bidang psikologi dakwah ya, dan psikologi remaja. Jadi barangkali kerana itulah beliau kelihatan lebih remaja lagi walaupun dalam usia sebegini. Aktif dalam bidang pendidikan dan merupakan antara yang terlibat di dalam membangunkan pangkalan data belia bermasalah di Malaysia yang memenangi anugerah pingat perak dalam pameran pendidikan MTE 2010 di PWTC. Nah, inilah dia orangnya yang akan membicarakan tentang topik yang bakal kita utarakan nanti. Sebelah saya ini tidak perlu diperkenalkan dah, orang dah kenal dah. Ya, nama pun Soho kan, jadi memang tu Soho dah. Orang Terengganu ya, tetapi beliau merupakan kita anggap sebagai pendakwah dan sebenarnya merupakan seorang pensyarah di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya, bersifat antarabangsa lah. Masya Allah. Masya Allah. Dan di hujung sekali itu ialah saudara Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, seorang pengarah eksekutif Yayasan Ilmuwan. Beliau merupakan seorang yang belajarnya jauh di Universiti Glasgow untuk memperoleh sarjana muda kepujian sains, dan latar belakang beliau adalah sains, dan kemudian dianugerah sarjana sains dalam falsafah sejarah sains di Universiti Melayu. Daripada jauh datang ke Malaysia untuk dapatkan sarjana dalam bidang sains ya. Melibatkan diri dalam ahli jatuh kuasa bertindak kesedaran awam, penerimaan organ, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga etika pendidikan Institut Pengurusan Pendidikan UiTM. Dan terima kasih kerana sudah bersama hadir pada hari ini. Ketiga-tiga ini akan membicarakan sebenarnya satu topik ataupun satu tajuk yang menarik, iaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin global. Dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad dikatakan sebagai pengakhir segala nabi. Kita katakan bahawa dia baginda adalah pembawa sekalian rahmat, merupakan pemimpin agung. Itu bahasa yang terbaik diberikan kepada Rasulullah SAW seperti yang dicatat dalam Al-Quran. Antaranya ialah surah Al-Anbiya 107, dia tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan ini merupakan antara sambutan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Baik, itu pandangan dan tanggapan di dalam Al-Quran. Bagaimana pula sambutannya bagi masyarakat Malaysia khususnya untuk menyambut Maulid Rasul ini? Apa kata kita dengarkan sorotan pandangan masyarakat kita sendiri terhadap cara menyambut Maulid Rasul ini? Sama-sama kita hayati. Maulid Nabi ialah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengingatilah kelahiran dia dan mengikuti sunnah-sunnah dia lah, ajaran dia. Kita tidak boleh hanya mengingati kelahiran saja, kita mesti meneruskan mengikut tingkah laku dia lah, amalan dia, sunnah-sunnah dia. Kerana dua perkara yang dipesan kepada umat, iaitu Quran dan sunnah. Maulid Rasul ni sambutan kita untuk memperingati Maulud Nabi SAW. Kalau ikutkan zaman dulu dia pun tak sambut pun kan. Cuma zaman sekarang ni kita sambut sebab nak bagi orang ramai ingat time ni adalah zaman Nabi kita lahir. Selagi benda tu boleh memperingatkan orang dan bawa orang ingat Maulid Rasul, itu tak apa. Tapi kalau sampai Pak Rakan tu, contoh Pak Rakan saya ambil, bercampur lagi perempuan, lagi banyak benda maksiat boleh laku dalam tu, elok tak payah. Masa kecil-kecil tu kita sekolah, dia orang buat perarakan ramai-ramai lah cikgu buat. Kemudian tu bila kita daripada satu tempat ke satu tempat tu, kemudian kita berhenti dekat masjid, kemudian dia orang bagi buat jamuan untuk budak-budak, terutama budak sekolah. Kemudian dia orang letak dalam macam satu talam besar tu, kita orang share lah, ramai-ramai makan kan. Kemudian kita buat ada macam pertandingan spanduk kan, macam kelas-kelas mana yang the best lah. Kemudian dia orang bagilah hadiah. Jadi kita gembira lah budak-budak dengan kalau dapat bawa balik hadiah kan.
Macam sekarang dia orang macam dekat masjid, surau, macam dekat rumah cik, dia orang ada orang buat syarahan agama. Kemudian dia orang buat juga, ada juga macam jamuan, buat kenduri, macam tu, ada baca Yasin. Kemudian kita buat macam tahlil. Itu dia tadi pandangan masyarakat akan sebagai sambutan Maulid Rasul. Dan bila bincang-bincang kat sini, ingat tak masa-masa dulu kita pun sama turut terlibat juga tu kan, perarakan sebagainya. Baik, saya nak dengarkan pandangan panel kita ini tentang bagaimana sambutan Maulid Rasul mengikut apakah yang kita lalui dan apakah ia berkesan untuk membawa rasa mahabbah, kasih kepada Rasulullah itu dan harus terus membawa ke penghayatan. Mungkin kita mula daripada hujung sana, kena baru kita sampai kepada orang Temeloh. Penang dulu pasal di utara kan. Silakan. Terima kasih Saudara Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau bila saya tengok tadi, memang terimbau kembali kenangan semasa sekolah dulu. Bila dia adakan perarakan, kita berselawat beramai-ramai dan sebagainya. Dan saya kira ini antara cara untuk memperingatkan generasi hari ini tentang kepentingan dan ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya di sini adalah sejauh manakah keberkesanan program-program seperti ini untuk meninggalkan kesan kepada generasi muda tentang seorang tokoh yang sepatutnya menjadi contoh teladan kehidupan kita sehari-hari. Semakin hari hakikatnya kita semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sekian lama, dan hari ini saya kira lebih ramai daripada kalangan generasi muda yang tahu tarikh kelahiran artis berbanding dengan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi untuk menghayati sumbangan-sumbangan baginda yang paling besar sudah tentulah membawa nur Islam kepada kita, dan program-program yang diadakan ini saya kira tujuan asalnya itu. Tetapi saya kira kita tidak boleh berhenti di situ saja, kerana sekadar menyambut hanya pada satu hari, saya kira ianya menjadi satu program yang tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Kita kena cari pendekatan yang boleh menyebatikan kesan itu secara berterusan. Itu saya kira cabaran yang besar sekali bagi kita umat Islam kalau kita berpeluang melaksanakan rukun haji. Saya kira itu antara cara untuk kita menghampirkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ingin mendapatkan cinta Rasul itu. Tetapi hakikatnya saya kira hari ini ramai yang di kalangan kita ini cinta Rasulnya tidak kesampaian. Jadi itu macam Ustaz selalu memberi ceramah, selalu bertemu dengan masyarakat umum dan selalu menyatakan soal Rasulullah dan sebagainya, lalu diungkapkan hadis dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Ustaz ni Apakah sambutan-sambutan yang dilakukan ini termasuk dengan ceramah dan sebagainya memberikan kesan kepada masyarakat? Kalau benar, setakat mana? Macam ni, sebelum tu saya suka sebut dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para penonton, nak dapat pahala. Pasal itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Wajib jawab tu kan. Salam. Baik, yang penting saudara Nizar saya tertarik bila Tuan Syekh tadi sebut pada kita, walaupun kita melakukan kepelbagaian aktiviti sambutan, sekarang persoalannya bukan kepelbagaian aktiviti itu. Memang kita buat, orang kata boleh katakan first class belaka dah. Tapi adakah penerimaan itu adalah penerimaan yang setimpal dengan tenaga yang kita curahkan, idea yang kita curahkan? Saya ambil satu contoh yang terakhir tadi bila Tuan Syekh sebut bagi orang yang melaksanakan haji dapat menghampirkan diri. Ini pengalaman ya. Tidak perlu saya sebut di bawah pihak mana ataupun pihak mana-mana. Cuma kebetulan saya 1 tahun itu bertugas di sana tahun 2005. Bertugas dijemput atas jemputan. Jadi waktu makan tengah hari, hotel tempat penginapan kami adalah di belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengingatkan kepada para jemaah yang sedang makan, tengok kita duduk makan Nabi tak jauh daripada kita. Jadi di sini saya cuba menarik satu benda sahaja, iaitulah kita nak menghidupkan balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bab makan dia. Jadi isu ni pun kadang-kadang jadi panas walaupun kita mempunyai tujuan yang baik. Saya kata Rasulullah mengajar
iza akala ahdukum falyakul biyaminihi. Bila seorang itu makan dengan tangan kanan. Kemudian saya sebut ada satu cerita yang berlaku, ada salah seorang sahabat memang dia kidal. Dia memang kidal, orang kidal ni fahamlah tangan kiri. Jadi dia makan dengan tangan kiri. Jadi semasa dia makan tangan kiri, ada sahabat yang menegur. Jadi dia kata dia tak boleh, dia masih nak dengan kiri juga. Jadi perkara ini pun disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diberitahu pada Nabi, Nabi kata innama yamna'uhu al-kibru. Itu sahaja Nabi kata. Yang menyebabkan dia tak boleh bertukar dari tangan kiri kepada tangan kanan bukan pasal masalah fitrah dia, kidal itu, tak, kerana perasaan dia. Jadi sekarang ni bila perkara tu saya ungkit, ada yang sedang makan berhenti makan. Pasal apa? Dia rasa kononnya saya menempelak ataupun menegur dia secara kurang sopan, padahal saya menyebut dalam bentuk cerita. Apa yang saya nak sebut di sini, kadang-kadang prasarana itu kita dah hampir dengan Nabi, tapi bagaimana cara penerimaan orang tersebut? Walaupun kita dah cuba olah dengan bahasa yang terbaik, tiba-tiba ada orang tak suka juga. Jadi begitulah sebenarnya cabaran yang kita hadapi. Walaupun kita buat sambutan Rasulullah, Maulidur Rasul, setakat mana orang tu nak terima? Jadi terpulang kepada individu, perasaan dia. Pada perasaan setiap individu. Perempuan dengan lelaki, sambutan dia bagaimana? Kerana Rasulullah ni seorang lelaki. Jadi bila dikatakan sambutan itu di kalangan masyarakat wanita ini, bagaimana pula sambutannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati adik panel dan para penonton yang saya hormati sekalian. Apabila kita menyentuh soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering mengatakan bahawa beliau, baginda adalah dekat dengan hati kita. Tetapi kadang-kadang sunnahnya itu yang jauh. Maknanya tidak mempraktikkan apa yang kita perkatakan, ya, seperti mana mengatakan bahawa Rasulullah itu sebagaimana firman dalam surah Al-Ahzab, ya, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Tetapi kadang-kadang dalam aktiviti harian kita tidak menjadikan uswatun hasanah. Jadi malah mengingat pun mungkin tidak. Jadi pada pandangan saya, sambutan Maulud Nabi yang kita adakan setiap tahun itu adalah untuk mengembalikan ingatan, terutama sekali anak-anak muda ini yang kadang-kadang terhayal dengan hiburan yang keterlaluan, ya, hidup yang terleka. Jadi apabila kita mengadakan sambutan secara besar-besaran, sekurang-kurangnya terdetik di hati mereka, apakah sambutan ini? Ya. Jadi itu penting. Tetapi betul kata saudara Syah tadi, bukan habis di situ. Ya. Tapi diteruskan dengan kita nak sambung sebenarnya sebab kita pergi laluan dulu bagi teman-teman kita di rumah tu bertenang dan berehat sebenarnya, kerana kita nanti akan menyambung perbincangan tadi, kerana saya nak dengar juga bagaimana pula pendekatan wanita, pemahaman wanita dari sambutan Maulidur Rasul. Saudara, kita lihat seketika kembali untuk pusingan kedua bersama teman-teman di Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sekali lagi untuk kita membicarakan tentang kepimpinan Rasulullah ini. Dikatakan sebagai Rasulullah pemimpin global. Dan untuk tajuk sebegini, tadi kita dah dengarkan, saya dah dengarkan pandangan kedua-dua panelis kita, dan tadi sedikit kita terpaksa mencelahkan nak beri laluan sedikit untuk berehat. Jadi doktor boleh menjelaskan bagaimana pula sambutan ataupun penerimaan masyarakat wanita, kaum wanita terhadap sambutan Maulid Rasul itu sendiri. Itu yang saya dah sebut tadi, ya, saudara Nizal daripada awal mengatakan bahawa sambutan itu perlu diteruskan juga untuk bagi pandangan wanita lah, untuk saya kata mengingatkan
tarikh kelahiran Nabi supaya Sambutan kita macam melihat mana? sambutan dan tapi saya sebutkan tadi bukan habis takat kita berarak, ya, perlu juga berarak itu supaya nampak meriah. Kalau kita buat majlis lain nampak meriah, saya rasa sambutan kepada Maulud Nabi juga perlu meriah supaya untuk menyedarkan tadi generasi muda terutamanya. Tetapi wanita hari ini, iaitu kaum ibu terutamanya, bagaimana dia nak menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, iaitu sebagai contoh teladan, misalnya dalam pendidikan anak-anak. Maknanya tidak bolehlah dia habis kita berarak kemudian berakhir di situ, tetapi mengikut pendidikan anak-anak itu, mengikut cara Rasulullah, mengikut Siti Aisyah, mengikut Siti Khadijah, mendidik anak-anak mereka. Dan itulah di antara maknanya pendekatan yang kita boleh gunakan dalam mendidik anak-anak mengikut uswatun hasanah yang ditunjukkan contoh teladan oleh Rasulullah. Okey. Baik. Saya Dan, mau ya. ada dan bila dan ada dan perlu betul, sebab saya lihat tadi salah satu pandangan tadi mengatakan bahawa ada pencampuran antara lelaki dan wanita, dan itu mungkin suara wanita bahawa tidak sesuai untuk mereka. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa mungkin cara pendekatan lain. Kalaulah berlaku pencampuran, kita boleh pisahkan barisan lelaki, barisan wanita. Artinya dari segi pengurusannya saja. Pengurusannya Bukan benda sahaja. itu tidak sesuai, cuma pengurusan. Ya. Benda yang rosak kadang-kadang secara teknikal tu jangan kita rosakkan semua sekali. Dan saya sikit je saya nak tambah. Benda-benda dalam bentuk dakwah ini, saya teringat ada seorang sahabat, nama dia Al-Ashash Abul Qais, tak silap saya. Ia berlaku ketika Rasulullah SAW mula pada tahun ke-6 bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, perdamaian. Masa tu Nabi ada peluang untuk berdakwah lebih, kan. Jadi ada satu kumpulan dia datang yang diketuai oleh Al-Ashash ini. Dia datang masuk Islam, jadi Nabi pun kata pada dia. Nabi kata, wahai Al-Ashash, kamu dah masuk Islam dengan beberapa orang pengikut. Kamu balik nanti, kamu datang tahun depan, bawa semua kaum kamu semua masuk Islam sekali. Jadi dia pun tegur Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya kita tidak berurusan dengan mana-mana orang. Paling susah kita nak ubah ialah gaya hidup dia. Jadi di sini dia mengajar kepada, dia bukan mengajar tapi dia memberi satu peringatan yang disokong oleh Allah, disokong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia panggil al-hilmu wal anah. Rasulullah puji, Ashash, kamu ni baik pasal dalam dakwah kamu ni ada sopan santun dan al-anah ni anah ni tak tergesa-gesa. Jadi tadi ni saya sebutkan bila kita tengok sambutan apa, kadang-kadang sambutan tu nostalgia, itu bukan masa kita berarak tu kita tak rasa. Kadang-kadang kita rasa letih, itu je kita nak marah kadang-kadang. Betul. Tapi lepas 10 tahun tinggal balik rasa nak pergi lagi kan. Gitu. Jadi hasil itu tak semestinya berlaku sekarang. Sebab itu benda tu perlu diteruskan. Kerana hasil itu mungkin 10 tahun akan datang, tapi kita tak kisah. Yang penting hasil itu dapat. Cantik sekali itu. Baik, satu lagi perkara yang harus kita bangkitkan juga di sini kerana ia membincangkan soal pemimpin global, Rasulullah itu pemimpin global. Saya ingin mengungkapkan banyak-banyak orang luar lebih mengiktiraf, lebih-lebih lagi menghasilkan satu buku, umpamanya Michael H. Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, di mana dia mencatatkan pemilihan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Diletakkan sebagai number 1. Ya? Dan dia kata sini kerana saya memilihnya disebabkan oleh hanya beliau seorang sahaja dalam sejarah yang begitu berjaya dalam 2 bidang, iaitu keagamaan, spiritual dan keduniaan. Daripada asal usul yang biasa, beliau mengasaskan dan mengembangkan salah satu agama yang terhebat di dunia dan menjadi pemimpin politik yang unggul. Pada hari ini 13 atau sekarang ini sudah lebih pada 13 abad selepas kewafatan beliau, pengaruhnya tetap hebat dan masih terus berkembang. Ini tak masuk lagi pandangan-pandangan lain yang saya ada di George Bernard Shaw, Ramakrishna Rao, Jules Masserman. Ini banyak lagi yang memberikan pandangan tentang kepimpinan dan kewibawaan Rasulullah itu. Baik, itu orang lain cerita. Cuma saya punya pandangan ialah bagaimana dengan orang kita? Bagaimana melihat Rasulullah itu tengah dinamis atau tidak? Sebelum saya tanyakan pandangan cendekia kita ini, apa kata kita dengarkan pandangan masyarakat itu sendiri terhadap kepimpinan Rasulullah itu sendiri? Mereka mempunyai tanggapan tersendiri. Jadi sama-sama kita hayati pandangan mereka itu.
Nabi ni dia amanah, dia adil. Adil antara orang yang susah dengan orang yang senang. Dia tak diskriminasikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dan benda-benda yang contoh macam harta dia akan bagi sama banyak. Tak ada orang yang miskin dalam negara tu. Even pun orang kafir dia akan dapat hak yang sama rata juga. Pemimpin yang berkaliber dan berwawasan, yang mana baginda memimpin tentera Islam dalam memerangi pihak musuh dengan perancangan teliti dan akhirnya mendapat kemenangan. Bahkan para sahabat sentiasa menyokong baginda dalam setiap perjuangan baginda. Mengenai sifat Nabi, banyaklah, antaranya dia jujur dalam setiap perbuatan dia. Lepas tu dia bersikap adil lagi terhadap kira-kira orang miskin, orang kaya. Dia sering membantu orang yang memerlukan macam tu. Itu dia tadi pandangan masyarakat awam mengenai kepimpinan Rasulullah. Baik, kenapa ataupun bagaimana harus kita memberikan gambaran sebenar-benar berkesan kepada masyarakat kita tentang kepimpinan Rasulullah itu? Barangkali orang ilmuwan boleh memberikan sedikit pengisian. Ya, terima kasih Saudara Nizar. Para penonton yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat kupasan tentang akhlak Rasulullah SAW banyak ada ditulis, ya. Cumanya saya kira pendekatan yang perlu diada sekarang ini adalah bagaimana menterjemahkan hasil-hasil kajian dan tulisan ini dalam bentuk penghayatan diri. Kerana kalau kita tengok di peringkat sekolah contohnya, kita ada belajar tentang sirah Rasulullah SAW. Tetapi bagi pelajar-pelajar sekolah mungkin persepsinya ialah dia belajar kerana dia nak ambil periksa, nak lulus periksa. Tidak ada penghayatan, ya. Jadi kefahamannya mungkin ada, tetapi sekadar cukup untuk menjawab soalan peperiksaan, dan dia tidak melihat bahawa apa yang dipelajarinya itu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Begitu juga di peringkat universiti dan seumpamanya. Bagi orang yang telah bekerja misalnya, mungkin katakan dalam bidang pengurusan, dia akan baca banyak buku-buku management. Tetapi berapa ramai di kalangan pengurus-pengurus, pentadbir-pentadbir yang akan kembali melihat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengurus, seorang pentadbir. Kalau kita bercakap tentang pembinaan sebuah keluarga yang bahagia, ya, kita ada banyak program-program yang melatih ataupun memberikan khusus-khusus kepada ibu bapa tentang bagaimana nak membentuk keluarga bahagia dan sebagainya. Tetapi berapa ramai yang merujuk kepada keluarga yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira antara perkara yang berlaku hari ini ialah kita sudah tidak melihat Nabi Muhammad SAW sebagai role model, dalam segala apa yang kita lakukan. Baginda SAW merupakan seorang ketua keluarga, seorang pemimpin masyarakat, seorang panglima perang, seorang ketua negara, seorang hakim, dan semua dimensi kepimpinan ini ada pada baginda, yang mana kita cuma perlu duduk dan fikir dan menghayati dan menerapkan dalam diri kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Jadi masalah barangkali ialah perincian kepada keupayaan Rasulullah itu tidak dikupaskan begitu mendalam lagi. Macam mana, Ustaz? Saya sebenarnya kebetulan semalam saya ada satu program dengan masyarakat, dan kebetulan antara yang hadir itu iaitu salah seorang isteri kepada almarhum pensyarah, dulu beliau juga pensyarah di UIA juga di UKM, mungkin ramai yang masih ingat, almarhum Profesor Dr. Hassan Langgulung. Ini antara mungkin kita boleh letak dia salah seorang daripada tokoh pemikir. Saya tak berapa ingat kerana buku-buku beliau saya baru dapat semalam baru, di mana penulisan-penulisan beliau itu dihadiahkan pada saya selepas saya berceramah. Tapi bila saya melihat ada satu topik yang dia bincang itu berkaitan dengan masalah mental, masalah jiwa, kan. Bila saya melihat kupasan-kupasan, ya, barulah saya rasa kagum bagaimana pendekatan Rasulullah SAW itu begitu terperinci sehingga ia boleh diadaptasi dalam semua keadaan di semua tempat, bahkan diperakui oleh pakar-pakar mental dan psikologi di seluruh dunia. Cuma saya minta maaf, saya tak boleh untuk sebutkan secara detail kerana baru semalam saya dapat dan baru saya mula baca. Yang penting, rupanya tidak ada satu ruang dalam agama kita ini yang dibawa oleh Rasulullah kecuali di sana
ada perkara yang disentuh oleh Islam. Sama ada disentuh itu kadang-kadang kalau ianya terlalu perlu, maka dia akan disentuh secara terperinci. Sebab itu dalam Al-Quran contohnya ada perkara yang membabitkan pembahagian harta, maka disentuh secara terperinci. Tapi ada di sana yang tidak perlu kepada perincian, maka Rasulullah SAW memberi gambaran-gambaran yang umum sahaja. Contohnya, kamu perlu jujur. Tak kiralah kita bercakap dalam perkara apa, kita berurusan dalam perkara apa pun, kalau jujur itu menjadi satu asas, maka ia akan menjadikan segala perlakuan kita jadi baik. Itu contoh dia. Jadi dalam seminit ini barangkali doktor boleh berikan tanggapan pula. Belum cukupkan lagi kupasan-kupasan kita tentang Rasulullah itu sebagai pemimpin global dunia. Seperti mana yang disebutkan tadi, Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang integriti, seorang pemimpin hebat ya. Tetapi harus ingat bahawa untuk Rasulullah menjadi seorang pemimpin yang hebat itu sebenarnya kerana Rasulullah mempunyai beberapa kelebihan. Iaitu contohnya dalam kepimpinan, kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang berfikiran jauh, yang mempunyai vision dan wawasan dan pemikiran yang penuh dengan strategi. Dan ini saya lihat hari ini kekurangan kita itu dari segi itu. Walaupun kita kata Rasulullah banyak itu, tapi kita tidak menghayati bagaimana strateginya pemikiran Rasulullah sehingga beliau dapat menyebarkan dakwah 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam masa 23 tahun Islam tersebar seluruh dunia. Ya. Contoh pemikiran strategi Rasulullah. Contoh dalam perjanjian Hudaibiyah, apabila pihak kafir Quraisy merangka perjanjian tersebut, dan kebanyakan kita lihat sekali lalu perjanjian itu banyak menyebelahi mereka, dan orang Islam waktu itu yang berhijrah ke Mekah dari Madinah untuk ke Mekah untuk mengerjakan haji tetapi tidak berjaya pada tahun itu, naik marah. Dan beliau juga ramai sahabat-sahabat Rasulullah tidak setuju dengan penerimaan perjanjian tersebut dan tidak setuju dengan pendirian Rasulullah kerana menerima perjanjian dia. Tetapi bagi Rasulullah yang penuh dengan pemikiran strategik, dia kata tidak mengapa. Kerana salah satu perjanjian itu ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Tetapi sebaliknya Rasulullah mengatakan bahawa 10 tahun ini ada peluang, boleh Islam mengambil peluang untuk menyebarkan Islam secara aman. Tanpa diperangi dan tanpa kita perlu memerangi. Itulah contohnya. Mengambil contoh itu sebentar nanti kita akan bangkitkan penghayatan mengapa penghayatan umat tidak benar-benar jelas dan terasa. Jadi ini akan kita bangkitkan selepas ini. Jadi jangan ke mana saudara, kita kembali dalam bicara medan muzakarah ehwal semasa anda. Kita saudara akan membincangkan tentang satu perkara yang saya sudah bangkitkan sikit masa kita rehat ini, bahawa barangkali ada sesuatu yang menyebabkan masyarakat kurang nak menghayati atau takut nak menghayati. Kerana melihat Rasulullah itu begitu daulat, begitu ideal, sehingga aku bukan Rasulullah, aku bukan Nabi, jadi aku tidak boleh jadi macam dia. Jadi kita sambut sekadar menyambut sesuatu yang ideal, tetapi untuk menjadi menghayatinya, siapalah aku. Jadi bagaimana pandangan panel kita ini terhadap sikap dan tanggapan itu? Barangkali itu menyebabkan mereka tidak merasakan bahawa penghayatan itu boleh dilakukan. Ustaz? Mungkin saya ambil dulu. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau saya nak sebut fakta pun itu dalam bahasa penulisan bagi orang-orang yang biasalah. Kita lebih layak untuk kita sebut sebagai wahyu kerana dia jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dalam satu ayat, bagaimana Qul innama ana basyarum mislukum. Ayat itu memang jelas, wahai Muhammad, kamu perkenalkan diri kamu itu sebagai seorang manusia biasa di kalangan kamu, di kalangan masyarakat. Jadi ayat ini memang jelas kalau kita tengok
Rasulullah itu tidak boleh digambarkan sebagai makhluk ataupun yang terlalu luar biasa. Cuma kalau kita nak sebut tentang keluar biasaan Nabi itu, itulah dalam konteks kerana Nabi itu diberi wahyu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang itu. Jadi kalau dalam konteks kehidupan seharian Nabi, memang sebaiknya kita melihat Nabi itu dalam konteks manusia biasa, kerana itulah sahaja cara yang boleh meyakinkan masyarakat Nabi boleh diikuti. Kerana kita dah faham, acap kali kita duk bincang, kita tak boleh menerima kalau Nabi itu sebagai satu malaikat, nescaya malaikat dia tak akan mampu untuk mengajar kita perkara-perkara yang dilalui oleh manusia. Seperti mana kita tak ambil pengajaran dari kambing contohnya. Pasal apa kita tidak ambil pengajaran daripada kambing? Pasal kambing dia bukan manusia, dia tak boleh nak mengajar kita. Dan kita pun nak mengajar kambing, tak boleh. Contohnya bila kambing tu sampai waktu masa orang kata buang najis kan, kita tak boleh nak ajar dia macam mana untuk membersihkan najis. Pasal kita dalam suasana alam yang berbeza. Dia alam haiwan, kita alam manusia. Jadi cuma yang paling penting di sini kita kena ingat, menganggapkan Rasulullah SAW manusia biasa itu memang adalah satu perkara yang wajib, kerana itu perintah dari Allah SWT. Cuma perkara yang paling kita kena ingat juga, bila Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, perkataan hasanah pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang terbaik, dengan secara tak langsung di sini nak menunjukkan betapa hebatnya Nabi SAW. Jadi saya rasa sebenarnya tak timbul sepatutnya orang itu rasa segan ataupun rasa tidak mampu untuk mengikut. Baik, saya bagi beberapa kali saya bagi satu gambaran ya. Katalah Rasulullah ini dia berjenaka ke? Dia boleh bergurau ke? Ini dalam tanggapan mereka kan? Atau dia ni baginda ini adalah seorang yang terlalu proper kata orang kan, terlalu skema kan. Jadi benda-benda gitu. Jadi akhirnya orang tidak melihat Rasulullah itu sebagai seorang manusia yang macam dilihat setiap hari, tetapi menawan, menangkap hadirnya yang disebut tu. Bagaimana dikatakan hadirnya itu dirasai, tiadanya dirindui. Bermakna dia seorang yang sangat mesra alam lah umpamanya. Tapi ini tidak dirasai, tidak digambarkan begitu. Mungkin Tuan Syekh boleh berikan pandangan? Ya, saya mungkin saya nak ambil daripada mana Ustaz sebut tentang uswatun hasanah tadi. Bagi saya karakter Rasulullah SAW adalah karakter yang paling hebat. Dan baginda telah meletakkan satu standard atau piawaian bagi daripada sudut akhlak kita, daripada sudut bagaimana kita nak mengurus keluarga, mengurus negara, mengurus masyarakat dan seumpamanya. Dan standardnya memanglah kita lihat bagi kebanyakan orang saya kira tinggi. Ya, dan janganlah kerana standard itu dilihat tinggi maka kita merasakan bahawa kita tidak perlu berusaha untuk cuba mencapai standard itu. Kalau kita dalam bidang-bidang lain sekalipun ya, semua yang kita lakukan ada standardnya ya, untuk menentukan kualiti paling minimum. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan standard yang perlu diikuti oleh seseorang yang menggelarkan dirinya sebagai muslim, supaya dia akan menjadi seorang muslim yang berkualiti. Apa yang berlaku hari ini kita tengok, antara yang disebut oleh baginda juga adalah hari ini kuantiti muslim ramai tetapi kualitinya tak ada. Dan saya kira antara faktornya adalah kerana kegagalan kita untuk menghayati atau mencapai standard yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini saya kira cabaran kita umat akhir zaman ini yang semakin hari semakin jauh dengan baginda, dan kita perlu melihat kembali bahawa apa yang dibawakan oleh baginda itu sebenarnya adalah untuk menjadikan kita Muslim yang berkualiti. Doktor mungkin nak tambah? Saya menambah sikit. Mungkin persoalan tadi mengatakan bahawa kita seolah macam menganggap Rasulullah itu terlalu ideal, jadi kita tak sampai. Sehingga saya pernah baca puisi tentang bahawa bagaimana untuk menjadi seorang suami yang baik sedangkan aku bukan Rasulullah. Maknanya bukan seperti Nabi. Betul tadi standard. Tetapi sebenarnya apabila kita mengkaji sirah Rasulullah, kalau kita lihat dalam fiqh sirah karangan Ramadan Al-Buti, kemudian dalam buku Sirah Nabawiyah dalam karangan Ibnu Hisham menceritakan bahawa, begitu juga dalam Ibnu Katsir menceritakan bahawa Nabi itu adalah
manusia biasa seperti disebut oleh Ustaz tadi, manusia biasa. Kalau kita lihat malah kehidupan Rasulullah itu pun tak jauh daripada kehidupan kita. Seperti anak-anak muda hari ini, kalau kita tahu bahawa Rasulullah itu lahir anak yatim piatu. Jadi cabaran sebagai seorang anak yatim piatu sama dengan cabaran remaja hari ini. Kalau misalnya ibu bapanya tidak ada, kematian ibu. Tetapi bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana pemikiran Rasulullah menerima cabaran hidup itu yang perlu dicontohi. Ya, sewaktu remajanya beliau tidak melibatkan diri dalam kegiatan ataupun masalah sosial yang kita tahu bahawa Rasulullah pada waktu itu hidup dalam keadaan masyarakat yang penuh dengan kerosakan. Masyarakat jahiliah yang berpoya-poya minum arak, wanita ini diletakkan hanya di bawah sebagai kata untuk hawa nafsu dan lagi. Tetapi Rasulullah sudah ada waktu remaja lagi, waktu muda lagi, sudah memikirkan dengan akal yang waras. Dia dapat membezakan mana yang buruk, mana yang baik, dan beliau baginda tidak melibatkan diri. Jadi itulah maknanya kehidupan dia biasa. Tidak mengatakan bahawa Rasulullah ini dikurung dalam satu tempat, contohnya khas, tak terlibat semua perkara. Tidak. Dia malah lebih teruk sebenarnya dalam nak banding dengan masyarakat di Malaysia dari segi kerosakan akhlak. Tetapi itu yang anak muda perlu contohi. Kemudian setelah kematian ibu bapanya meninggal, kemudian Rasulullah zaman mudanya lagi, bagaimana Rasulullah mula apabila diamanahkan untuk menjadi pesuruh Allah, bila menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, bagaimana cabaran dakwah Rasulullah. Bagaimana dakwah Rasulullah dihina sewaktu dia ingin menyebarkan Islam. Bagaimana Rasulullah dilontar dengan batu. Makna itu manusia biasa. Kalaulah misalnya Rasulullah itu seperti dikatakan malaikat dan sebagainya, special Tuhan mungkin boleh Allah mungkin turunkan saja hidayah semua orang. Tetapi sebagai manusia biasa, kita perlu berusaha untuk mendapat kebaikan, untuk mengubah masyarakat, untuk membangunkan masyarakat. Perlu berusaha mengikut langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah, yang terakam dalam sirah-sirah Nabi, yang terakam dalam Al-Quran. Dan ini saya perhatikan, kadang-kadang kita selalu menganggap bahawa apabila bercakap tentang Rasulullah, seolah kita ketinggalan zaman. Sudah lama, jauh, tak perlu contoh. Waktu zaman Islam dulu, ini tak boleh, itu tak boleh. Tetapi bila kita kaji, sebenarnya semuanya mengikut fitrah. Kalau tidak boleh itu, kerana fitrah manusia memang tidak suka kepada perkara yang rosak. Kalau Islam mengatakan bahawa haramnya zina, kalau Islam mengatakan haramnya arak, itu memang fitrah manusia tidak suka kepada keburukan, dan memang fitrah manusia tidak boleh menerima perkara-perkara yang boleh merosakkan rohani dan jasmani manusia. Jadi itulah hari ini jangan kita mengatakan bahawa Rasulullah itu zaman dahulu, sebab dah mengatakan bahawa Islam itu ajarannya ialah sesuai untuk setiap zaman dan tidak akan ditelan oleh zaman dan peredaran masa. Baik. Dengan kenyataan sedemikian, maka kita akan masuk ke pusingan terakhir. Persoalan anda selepas ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi, saudara, kita kembali setelah sebentar nanti untuk kita menceritakan soal bagaimanakah harusnya kita lakukan selepas ini untuk meletakkan Rasulullah sebagai pemimpin seantara umat sebenarnya. Kembali kita ke pusingan terakhir sebenarnya untuk kita bicarakan mengenai Rasulullah sebagai pemimpin dunia atau pemimpin global atau pemimpin unggul. Dan barangkali salah soalan yang paling perlu kita menjawab sekarang ini dalam pusingan terakhir adalah apa selepas ini? Apa yang harus kita lakukan supaya dapat mengembalikan rasa bukan setakat kecintaan saja tetapi penghayatan terhadap Rasulullah sebagai contoh itu dapat diterima dan diamalkan oleh masyarakat Islam khususnya. Doktor mungkin dapat memberikan ulasan? Ya, setelah kita berbincang panjang tadi tentang bagaimana keunggulan, bagaimana Rasulullah mempunyai pemikiran yang strategik, bagaimana Rasulullah seorang pemimpin yang berwibawa. Jadi salah satu strategi kita pula ialah untuk supaya penghayatan dapat dirasai oleh umat Islam di Malaysia khususnya dan umumnya, ialah saya berkata tentang mesti melalui ilmu pengetahuan. Maknanya setiap generasi hari ini harus diberikan ilmu pengetahuan, setiap
kurikulum kita mungkin perlu disusun balik, mungkin perlu direvise, direview bagaimana untuk kita mengungkap pemikiran strategik Rasulullah tadi, untuk kita mengungkap kembali kewibawaan Rasulullah tadi, untuk kita pelajari, untuk kita mengorek segala khazanah ilmu dan kita boleh mengamalkannya. Itulah yang penting. Dan salah satu perkembangan tadi saya kata tentang sistem ilmu tadi, pendidikan. Oleh itu negara kita hari ini yang banyak menghabiskan uang untuk pendidikan, yang berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara kita, itu adalah salah satu perkara yang memang the right path ataupun memang the right track untuk kita mengembangkan ilmu ni, kerana itulah strategi, salah satu cara Rasulullah untuk meningkatkan masyarakat waktu itu. Ya, mungkin Ustaz Wan dapat memberikan ulasan juga selepas ini bagaimana? Ya, saya melihat bila kita melihat kepada Nabi SAW, kita kena kenal pasti memang ada di sana benda yang kita kata khusus untuk Nabi SAW, yang mana memang kita tak boleh nak ikut-ikut. Saya teringat bila saya baca dalam satu peristiwa ketika Nabi didatangi oleh salah seorang penyair agung dalam masyarakat jahiliah. Nama dia Al-Walid Ibn Al-Mughirah, nama dia. Dia datang untuk berbincang, berbahas dengan Nabi. Dalam keadaan dia mengakui Nabi itu hebat. Jadi pada waktu itu, bila dia balik selepas dia berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia melihat dia tidak mampu untuk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Pada masa tersebut dia memberi satu gambaran kepada Abu Jahal, dan dia beri gambaran kepada Abu Lahab. Sebenarnya kalau kita nak berjaya, pilihan yang pertama dia kata dia syorkan supaya Abu Jahal ikut Nabi. Pasal apa? Kalau ikut Nabi ni tak ada benda yang akan tak berjaya. Semua dalam aspek pembangunan apa pun, kalau kita bercakap untuk menjadi manusia unggul, manusia yang hebat dalam semua bidang sekalipun, kita bukan akan boleh ambil daripada Rasulullah. Di sana memang kita tak nafikan ada benda yang kita tak boleh ambil. Contohnya bila Abu Sufyan menceritakan kepada Hercules, bila Hercules bertanya kepada Abu Sufyan macam mana sifat Nabi ini, kan? Abu Sufyan kata sampai ke tahap kalaulah bukan kata Nabi ludah, kalau Nabi buang hingus pun, hingus tu tak sempat jatuh atas tanah. Orang akan ambil hingus tu kemudian digosok kerana mengambil berkat. Memang kalau sampai tahap tu kita tak boleh nak tiru lah tu. Jangan pula ada siapa-siapa nak ambil saya ludah ataupun orang ini ludah, itu tak boleh. Tapi di sana ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri Nabi SAW yang sudah diaku dalam ayat yang saya sebut awal tadi, qul innama ana basyarum mislukum. Di sana ada satu keserasian kemanusiaan. Apa jua yang boleh kita terima, kata Abdullah bin Mas'ud, kita belajar, kemudian kita tahu, lalu kita akan cuba untuk mengadaptasikan dalam amalan kita. Allah terus mengamalkannya. Ya. Barangkali sesuatu juga harus dilakukan di sudut penerbitan penghasilan. Kerana saya fikir kalau orang lain boleh menceritakan bahawa Nabi Isa umpamanya boleh menjadi CEO. Jadi dia kata Jesus as CEO, dan dia jadi satu buku. Jadi untuk merelevankan Rasulullah itu dalam dunia masa kini, dia sebagai seorang ahli strategis, dia juga sebagai seorang ahli ekonomi, perlukah ada sesuatu yang dilakukan juga bagi menghasilkan naskah-naskah begitu kepada masyarakat umum? Ya, saya kira sememangnya memang sudah ada usaha-usaha seperti ini. Sekadar mungkin kita tidak mengikuti bidang penyelidikan dan bidang penerbitan ini secara dekat. Kalau kita tengok trend, kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, trend masyarakat Malaysia kalau bab membaca ni, saya tak katakan masyarakat Malaysia tidak membaca, kita membaca, tetapi mungkin apa yang kita baca itu yang menjadi isunya sekarang ini. Mungkin orang lebih berminat dengan berita-berita hiburan ataupun cerita-cerita artis daripada nak mengikuti apa yang orang tulis berkaitan dengan pemikiran strategik Rasulullah SAW misalnya. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah bagaimana hendak mengungkapkan perkara-perkara ini dalam bentuk yang menarik perhatian, misalnya remaja ataupun golongan belia ataupun golongan yang berada dalam dunia politik atau dalam dunia keusahawanan. Jadi gaya bahasa dan penyampaiannya juga mesti sesuai.
dengan target ataupun sasaran pembaca. Begitu juga saya rasa perkara-perkara ini juga boleh dibuat dalam bentuk program-program di televisyen. Dan apabila kita dapat mendekati masyarakat dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif ini, mungkin insya-Allah penghayatan masyarakat terhadap sumbangan-sumbangan Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang ini akan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan pokok pangkalnya saya kira balik kepada keimanan kita juga. Kerana salah satu daripada rukun iman kita ialah kita kena percaya dan beriman kepada Nabi. Dan dalam hal ini untuk kita sampai ke tahap itu kita kena ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Selalu orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita boleh mencintai dan mencontohi Rasulullah SAW kalau kita tidak kenal berkaitan dengan baginda. Dan dalam hal ini saya kira tanggungjawabnya adalah kepada kita untuk menterjemahkan ungkapan-ungkapan yang selalu kita dengar tentang uswatun hasanah, contohnya rahmat kepada sekalian alam misalnya, ke dalam bentuk perbuatan kita. Tidak memadai sekadar kita bercakap, tetapi kita tidak menterjemahkan itu dalam bentuk amalan dan juga perbuatan. Kalau ini kita dapat lakukan, yakni menterjemahkan percakapan kepada perbuatan, saya rasa insya-Allah kita telah memulakan langkah pertama ke arah mencontohi baginda Rasulullah SAW yang sememangnya tokoh unggul dalam segenap bidang kehidupan ini. Ya, jadi ialah cabaran yang paling besar ialah untuk memanusiakan Rasulullah ini supaya dapat dirasai dan dirasakan mudah untuk dicontohi, dilaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah. Cuma barangkali umpamanya lah kita bagi contoh ya, jarang ataupun kurang orang menceritakan Rasulullah itu sebagai seorang yang suka bergurau umpamanya. Jadi barangkali buku-buku yang dikeluarkan pun buku-buku tebal macam ni. nak menceritakan benda-benda yang ringan-ringan begitu. Jadi mungkinkah perlu ada sesuatu yang dilakukan bagi menghadiahkan pada masyarakat kita perkara-perkara yang begini? Ustaz? Sudah tentu setiap orang kata benda ni kalau kita nak ambil semua sekali kita tak akan mampu. Cuma disebabkan kemampuan kita itu berbeza-beza. Dan Rasulullah SAW pun mengajar kita untuk kita mendekati masyarakat dengan cara yang berbeza-beza. Bagaimana Rasulullah menulis surat, Rasulullah berhadapan dengan kepimpinan, Rasulullah berhadapan dengan masyarakat biasa. Ada di kalangan para sahabat yang jenis suara keras, ada sahabat yang suaranya lembut kan. Jadi Rasulullah menggunakan gaya bahasa yang berbeza-beza, termasuk dengan kanak-kanak. Jadi saya rasa memang cuma apa yang saya tertarik tadi bila Tuan Syekh kita sebut tadi tentang asas di keimanan, saya teringat juga satu perkataan yang Tuan Syekh sempat juga sebut, itulah perkataan cinta. Cinta ni saya rasa dia merupakan satu asas yang cukup besar, kerana Rasulullah kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini persoalan ini tidak kesempurnaan iman ini adalah berasaskan kepada cinta. Dan iman itu adalah amalan kita. Kalau iman tu molek-moleklah kita, pakaian kita molek. Pasal apa Nizar pakai cantik? Pasal ini orang tanda pakaian orang yang beriman. Orang yang tak beriman, bukan semesti orang beriman itu dia mesti pakai pakaian yang mahal. Nabi tak pakai yang mahal. Bukan susah nak ikut Nabi. Nabi pakai yang biasa tapi kemas, cantik, bersih, sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Tapi perasaan cinta itu psikologi mungkin Prof yang boleh terangkan macam mana dalam seminit dua ni mungkin Prof rumusan. Ya, saya nak sambung sikit ya. Salah satu cara untuk kita mempraktiskan ya, saya rasa yang penting juga ialah kalau dari segi psikologi Islam kita sebut tazkiyah an-nafs, iaitu kita melatih jiwa, riyadhah an-nafs ya, untuk menjadi seperti akhlak Rasulullah. Sebab jiwa kita ini pun dilatih. Mungkin pada hari ini kita menjadi orang yang sabar, untuk kita menjadi orang yang redha, untuk kita menjadi orang yang amanah, untuk menjadi orang yang committed dengan kerja, perlahan-lahan kita didik. Ya, itu melalui riyadhah an-nafs tadi, tazkiyah an-nafs, insya-Allah. Baik, itulah tadi pandangan-pandangan telah dikemukakan. Saya percaya ramai di antara anda mahu untuk menghayati, kalau boleh, untuk menjiwai akhlak Rasulullah SAW, akhirnya menjadi pemimpin yang unggul juga. Dan saya fikir ada baiknya untuk saya mengungkap kata-kata daripada seorang profesor dari University Chicago, Yules Masserman, katanya ketika dia menulis atau diterima oleh majalah Times, katanya seorang pemimpin perlu melaksanakan 3 fungsi penting, iaitu memelihara kesejahteraan pengikutnya, mewujudkan suatu sistem sosial yang selamat lagi terjamin, serta menyemaikan suatu nilai kepercayaan supaya diikuti. Tokoh
tokoh seperti Pasteur dan Salk boleh dikategorikan sebagai pemimpin kumpulan pertama. Alexander, Caesar dan Hitler pula boleh dianggap sebagai pemimpin kumpulan kedua dan mungkin juga yang ketiga. Pemimpin yang paling unggul dalam sejarah ialah Muhammad kerana beliau melaksanakan ketiga-tiga fungsi ini. Jadi saudara, ini pandangan profesor luar negara dan barangkali belum Islam. Dan bagaimana anda sebagai seorang Muslim, saya percaya ramai di antara anda boleh memahami bagaimana kita dapat menghayatinya yang lebih baik lagi. Kasih ke Rasul itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan penghayatannya sekali dan pemahaman jiwa yang sepenuhnya. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi, tapi jangan lupa sekiranya ada di antara anda ingin memberikan saranan dan pandangan, sila hantarkan pandangan saranan anda itu melalui email ke bicara@tvalhijrah.com. Sehingga kita bertemu lagi, terima kasih kepada ketiga tetamu kita ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dan sehingga kita jumpa dengan anda untuk minggu yang kehadapan. Salam sejahtera, salam muhabah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan ila liqa.